Okey, so Meda akan tunjuk pula bagaimanakah pergerakan cacing. So kita tengok kat sini yang di hadapan ni Madam dah lorekkan, ini kita panggil bahagian anterior, bahagian hadapan cacing, manakala di sini adalah bahagian posterior. Yang ini Madam ambil merujuk kepada gambar ni, merujuk kepada sebahagian daripada badan cacing. Okey, so kita tengok apakah yang berlaku di bahagian anterior ni. Di bahagian anterior, otot membulat, hujung anterior akan mengecut. Okey, manakala otot membujur akan mengendur. Jadi, bila otot membulat mengecut, kamu dah boleh imagine menunjukkan bahawa dia punya diameter cacing itu akan menjadi nipis. Okey, diameter cacing itu akan mengecil dan badannya akan menipis. Maka kesannya segmen badan akan menipis dan memanjang. Okey, baik. Menyebabkan kita melepaskan cengkaman dan anterior cacing akan mengunjur ke hadapan. So, inilah yang terjadi. Okey, daripada berpunca daripada otot membulatnya mengecut dan otot membujurnya mengendur, menyebabkan fizikal cacing itu menipis dan memanjang, dan akhirnya anterior cacing ini diunjurkan, digerakkan ke hadapan. Okey, baik. Kita boleh juga nak ceritakan tentang kereta. Kamu tak cerita kereta pun tak apa, nak cerita pun tak apa. Okey, so kereta di bahagian sini, bila dia dah menipis dan dia memanjang, menyebabkan dia jauh daripada permukaan tanah lah, dan menyebabkan kereta melepaskan cengkaman. Okey, kesannya apabila anterior ni dia mengunjur ke depan, menyebabkan anggota cacing di sini menjadi ramping. Okey, nampak tak? Okey, so seterusnya kita tengok pula. Okey, so ini bahagian anterior daripada sini bentuknya. Okey, dia menjadi kurus, menjadi nipis dan memanjang lah. Nak kata kurus dan memanjang pun boleh. Nak kata nipis dan memanjang pun boleh. Dan kamu dapati dia punya anteriornya mengunjur, diunjurkan ke hadapan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula. Otot membulat, hujung posterior mengendur. Ini bahagian, kita panggil bahagian posterior lah. Kita boleh katakan kat sini, ini bahagian posterior. Apa yang berlaku? Otot membulat, di posterior mengendur. Tadi di anterior, otot membulatnya mengecut. Kan, membulat di anterior mengecut. So, sekarang otot membulat di posterior, dia mengendur. Dia terbalik lah. Menyebabkan otot membujur mengecut. Jadi, apa yang berlaku kepada segmen? Segmen badan menjadi tebal dan memendek. Okey, kita boleh tambah juga, maka kereta dapat mencengkam tanah. Dengan itu, bendalir ditolak ke hadapan dan bahagian posterior pun ditarik ke hadapan. Okey, macam mana tu? So, kita tengok kat sini. Nombor 1. Otot membulat, hujung posterior mengendur. So, di sini ototnya mengendur. Otot di bahagian sini ni, dia akan mengendur dan otot membujur mengecut. Okey. Bila keadaan macam tu, dia akan otot memanjang ataupun otot membujur ataupun otot memanjang sama saja. Dia akan mengecut. Okey, dia akan mengecut. Bila dia mengecut, dia akan menjadi apa dia? Dia akan menjadi pendek dan menebal. Ini menyebabkan bahagian posterior ini akan memendek dan menebal. Kesan dia, kereta di sini ni, dia dapat mencengkam tanah. Okey. Dan bendalir badan ini, kesemua ni bendalir badan akan ditolak ke hadapan. Okey. Bendalir badan akan ditolak ke hadapan. Okey, so kesannya apabila bendalir,
Okey, bila bendalir badan ditolak ke hadapan, menyebabkan di bahagian anterior cacing tanah itu akan menebal. Kamu nampak tak? Di bahagian anterior cacing tanah akan menebal. Di sini ini menunjukkan pergerakan bendalir badan. Pergerakan bendalir badan ke hadapan. Okey, so lama-kelamaan apa yang kita dapati? Okey, disebabkan pengaliran bendalir badan yang bergerak ke hadapan menyebabkan bahagian posterior cacing tadi yang asalnya menebal dan memendek akhirnya menyebabkan posterior badannya menjadi nipis dan memanjang. Macam ni. Okey, so kita katakan pengecutan dan pengenduran otot dari anterior ke posterior secara berselang-seli membolehkan cacing dapat bergerak ke hadapan. Okey, jadi kita kata cacing ni dia dapat mengecut, otot pada cacing ini mengecut dan mengendur secara berselang-seli daripada anterior ke posterior sehingga mewujudkan gelombang peristalsis. Okey. Dan akhirnya membolehkan cacing itu bergerak ke hadapan. Okey, kamu nampak tak? Ini daripada soalan yang Madam print, yang Madam dah uploadkan dalam grup WhatsApp. So, Madam dah print. Nampak tak? Yang warna biru ini menunjukkan bahagian anterior. Kalau gambar rajah ni, maybe kamu lebih nampak lah. Okey, manakala yang berwarna merah, bahagian apa? Okey, bagus. Bahagian posterior. Daripada sini, kamu boleh nampak tak? Daripada Madam kata A, kedudukan A, B, C dan kedudukan D. Daripada A ke D ni kamu boleh nampak dia punya perubahan kedudukan cacing daripada A ke D. Nampak tak? Okey, so apa yang kamu boleh rumuskan di sini adalah kamu kena ingat satu adalah bagaimana tindakan otot di anterior. Okey, sekali lagi otot di anterior akan otot melingkar, okey, ataupun otot membulat. Okey, otot membulat di anterior akan mengecut, manakala pada masa yang sama otot membujur akan mengendur. Kesan kepada segmen cacing dia akan menipis dan memanjang, menyebabkan kereta terangkat daripada tanah. Ini permukaan tanah, menyebabkan kereta terangkat daripada permukaan tanah. Dan menyebabkan cacing mengunjur ke hadapan. Okey, cacing dapat mengunjurkan anteriornya ke hadapan. Daripada kedudukan A ke kedudukan B ni, nampak tak dia punya perubahan kedudukan dia? Okey, perubahan kedudukan dia. Ini daripada sini kedudukan asal. Okey, nampak tak? Ini kedudukan asal. Ini selepas berlaku pengecutan dan pengenduran otot. Okey, hujung anteriornya telah berubah ke sini. Okey, baik. Tadi satu, kamu dah terangkan bagaimana tindakan otot di anterior. So, sekarang kamu akan lihat pula bagaimana kedudukan tindakan otot di posterior. Macam mana otot di posterior? Tindakan otot di posterior adalah dia akan otot membulat. Okey, otot membulat mengendur, manakala otot memanjang akan mengecut. Tetapi normally jika kamu jawab soalan, mesti mulakan dengan ayat mengecut dulu. So, untuk mencantikkan lagi jawapan kamu, kamu boleh nyatakan otot mana yang mengecut dulu. So, kalau keadaan di posterior ini, sudah tentulah otot apa? Otot memanjang. Otot memanjang mengecut, menyebabkan dan pada masa yang sama otot membulat mengendur, menyebabkan keadaan badan cacing ini, segmen cacing ini memendek dan menebal.
Okey, ini menyebabkan apa dia? Ini menyebabkan bendalir ditolak ke hadapan. Okey, menyebabkan bendalir di bahagian posterior ini ditolak ke hadapan. Okey, kesannya bahagian anterior cacing ini menebal, dan di kawasan ini apabila bendalir telah ditolak ke hadapan menyebabkan di posterior pula segmen badan cacing menjadi nipis. Dan keadaan yang sama berlaku di C dan juga di A. Mereka dalam keadaan yang sama. Di sini bagai apa pula yang berlaku? Jadi yang berlaku di C adalah apa yang berlaku di A lah. Di mana di sini otot melingkar ataupun otot membulat mengecut, otot membujur akan mengendur dan menyebabkan badan cacing menjadi nipis dan memanjang dan ditolak ke hadapan. Dan benda ni berlaku secara berselang-seli. Okey.